Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, marilah sama-sama kita merafakkan syukur atas apa yang Allah sedang kurniakan kepada kita, di mana Allah sedang meletakkan kita di tempat yang sangat mulia, bahkan di tempat yang paling Allah kasih, iaitu di rumahnya. Dapat kita duduk seketika untuk kita perkatakan sesuatu yang mempunyai kaitan dengan hidup kita, dalam menjana, dalam mencari, berusaha untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut wa ridwanun minallahi akbar. Keredaan daripada Allah itu adalah sesuatu yang paling besar. Jadi ini kehendak Allah. Kalau kita lihat, kita sedang menjalani hidup atas apa yang telah dikehendaki oleh Allah, atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan kita merancang ataupun mengatur apa yang kita suka. Kita hanya menjalankan apa yang Allah telah rancangkan, apa yang Allah telah aturkan. Itu yang apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku. Semuanya di atas perancangan, ketetapan, kehendak Allah. Sebab itu bila seorang ulama, bila dia sedang mengajar dalam perkara tauhid, maka dia ditanya, Allah buat apa? Apakah Allah sekarang ni dia sedang buat apa? Jadi macam mana nak jawab? Kita mana tahu apa yang Allah sedang buat? Maka dia terpinga, dia terfikir, sampai akhirnya dia diselubungi dengan keadaan mana dia terlelap. Kena nak fikir jawapan ni, nak beritahu satu majma' yang ramai, sampai dia fikir terlelap. Di situ dia jumpa Nabi dalam mimpi dia, dan Nabi beritahu dia, ini jawapannya. Bila dapat jawapan, dia pun jaga, dia beritahu pada semua. Dia kata, umurun yubdiha wala yabtadiha, yarfa'u biha aqwaman wa yakhfadhu akharin. Dia kata Allah sedang buat apa? Allah sedang menzahirkan beberapa utusan, beberapa urusan yang telah dibuatkan ketetapannya, dan bukan Allah baru nak merancang. Sebenarnya di sana kita sebut qada dan qadar, suatu ketetapan Allah, satu peraturan Allah, percaturan Allah, satu kehendak Allah. Kalau tuan-tuan ingatlah, kalau kita tengok, kalau kita hidup atas apa yang kita rancang, apa yang kita nak,
dah tentu tak akan berlaku seperti mana apa yang sedang berlaku. Tak akan ada hospital, kerana tak ada orang yang merancang nak hidup sakit. Tak ada bank, kerana tak ada orang yang merancang nak ambil pinjaman. Dia duit ada, kaya. Tak ada setinggan. Kalau manusia boleh hidup atas apa yang dia rancang, dah tentu dia tak akan merancang susah, dia tak akan merancang hidup miskin, dia tak akan hidup sengsara, dan berbagai lagi. Semua orang akan diberi pilihan, pilihlah hidup apa yang kamu nak. Semua orang akan dapat hidup kaya, mewah, sehat, senang, tak ada apa pun pening. Tetapi hari ini kita tengok depan kenyataan. Sakit, siapa yang tak sakit? Semua orang sakit, bukan orang tua, orang muda pun sakit. Kalau kita tanya orang sakit, kamu ni, apakah kamu yang merancang untuk hidup sakit? Dia kata tak, saya dah usaha tapi tak sembuh juga. Susah, apakah kamu yang sendiri mencari hidup susah? Tak, saya dah kerja tapi tak juga kaya. Jadi bermakna depan mata kita suatu kenyataan yang kita yakin bahawa ini kehendak Allah. Allah nak jadikan orang beriman, orang tak beriman, semua kehendak Allah. Cuma kita menghargai dan amat bersyukur bila Allah berkehendakkan kepada kita sesuatu yang baik. Allah boleh buat masa ini antara kita mungkin duduk di tempat-tempat yang melekakan, yang melalaikan, tetapi Allah pilih kita datang ke masjid. Ini kehendak Allah. Memang usaha kita ada, tetapi keputusannya atas kehendak Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan kita sentiasa bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan. Lebih-lebih lagi, kita sekarang ni sudah hanya tinggal tak sampai seminggu, kita punya tempoh masa yang menjadi musim besar sudah pun hampir tiba. Kita dah nak habis dengan Rabi' Jumadil Tsani, kita akan masuk Rejab, Syaban, Ramadan. 3 bulan ni, ini musim besar, menjadi satu rangkaian yang menghubungkan antara satu dengan yang lain, sehinggalah kemuncaknya ada di depan kita. Orang masih belum lagi sedar, masih lagi leka, masih jauh. Cuma ada mereka yang telah pun memikir jauh tentang 3 musim ini, tapi apa yang difikirkan ialah apa nak niagakan. Kerana kita tengok kebelakangan ini, Ramadan tidak mendapat sambutan yang sepatutnya. Kalau kita kata meriah, memang meriah, memang seronok, tetapi tidak seperti sepatutnya. Kalau saya buat contoh, kalaulah ada tetamu terhormat datang ke tempat kita, ke surau kita malam ini, ada orang besar datang, MB ke Sultan ke, dan dia datang dengan pengiring masuk dalam surau. Belakang dia tu pegawai peribadi dia, bodyguard dia, setiausaha dia, dan berbagai-bagai lagi orang. Kita pun sambut. Apa yang kita buat? Kita pergi sambut yang belakang tu.
Kita pergi peluk, kita pergi, bukan main mesra dengan yang mengiring. Yang datang ni kita tak pedulikan dia, kita biarkan dia jalan. Tapi yang belakang ni bukan main layanan kita, mesranya kita. Jadi apakah sebenarnya sikap kita dengan tetamu kita yang datang? Begitulah sebenarnya Ramadan yang berlaku hari ini. Bila Ramadan datang, memanglah banyak yang mengiring dia. Antaranya bazar Ramadan pun datang, pasar-pasar raya, jualan raya pun datang, kuih-muih pun datang, berbagai-bagai yang datang di belakang ni. Itu yang kita berikan layanan. Kita jumpa bazar Ramadan, kita jumpa kuih, jumpa persiapan raya. Tapi Ramadan itu kita tak jumpa, kita biarkan dia pergi bersendirian. Dan inilah suasana yang sedang berlaku. Kerana kita tak kenal siapa ni Ramadan ni. Ramadan ni orang mana, kerja apa, dari mana, kita tak kenal. Jadi moga-moga saya nak buka sikit sebagai satu peringatan saya kepada jemaah sekalian, bahawa bila kita melangkah 3 bulan ini bukan bulan kecil, ini bulan besar. Rejab, Syaban, Ramadan, dia berangkai, mempunyai satu hubungan. Sempurna bulan ini, sempurna bulan kedua, sempurna bulan kedua, sempurna bulan ketiga. Dia tak boleh kita buat tiba-tiba, tak boleh. Macam kita nak buat satu kejutan, masuk Ramadan kita terus ubah, masuk Ramadan kita terus mengalih segala-galanya. Tak jadi. Mungkin 1-2 malam, lama kelamaan dia akan berpatah balik. Sebab tak ada asas, tak ada persiapan, tak ada usaha yang dibuat pada peringkat awal. Sedangkan sepatutnya Rejab, kalau orang sebelum kita, sebelum Ramadan 6 bulan persiapan untuk menyambut Ramadan, 6 bulan tu dah bersiap dah. Bila datang saja Rejab, Syaban, dah kemuncak. Bila masuk Ramadan, Allahu Akbar. Sehingga menceritakan dalam kitab ulama, sahabat-sahabat selepas zaman baginda wafat, zaman Sayyidina Omar dan selepas itu, dia orang punya tarawih dia, sembahyang ibadat malam mereka, terpaksa ada tali yang diikat antara tiang ke tiang, guna pakai untuk mereka berpaut, bergayut, takut jatuh terhumban kerana lamanya mereka berdiri dalam melakukan ibadat malam. Itu sebenarnya yang kenal Ramadan. Kerana dalam Ramadan ni, apa yang istimewanya yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Dalam hadis Nabi sebut, innal malaikata latanzilu fi lailatul qadri aktsaru minal hasa. Sesungguhnya malaikat turun pada malam Lailatul Qadar lebih jumlahnya daripada butiran pasir. Tak tahulah kita macam mana banyaknya malaikat. Sebab itu saya nak perkatakan tentang Rejab, Syaban, Ramadan. Apa yang kita boleh buat, yang kita nak fokuskan, yang kita nak khususkan dalam 3 bulan ini? Satunya, Rejab ini memang ada satu hadis masyhur, walaupun ada mereka mempertikaikan. Jadi kita tak payah pedulilah, kerana memang ada hari ni orang-orang yang mempertikaikan hadis.
Kalau ikut golongan anti hadis, bagi dia 60% hadis semua bohong katanya. Kita jangan pedulilah orang-orang yang tak tahu harga hadis. Tapi walau bagaimanapun, hadis yang saya nak petik di sini, satu yang disebut agak masyhur dan dinakalkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukashafatul Qulub. Kata Imam Ghazali, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, Ramadhan bulan umat. Segi mafhumnya ataupun isinya suatu yang tak lari. Tak ada kita kata ada silap tak kena, tak. Memang suatu yang kalau kita rejab, apakah keistimewaan rejab? Satunya rejab ini dipanggil satu daripada bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum. Kerana dalam Islam ada 4 bulan haram, di mana zaman jahiliah dahulu dalam 4 bulan ini mereka tidak akan bersengketa. Menghormati bulan, mereka akan berdamai. Mereka akan hentikan apa pun permusuhan. Habis tu mereka mula balik. Tapi bila datang 4 bulan, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab, maka bulan ni aman. Itu bulan Rejab. Dan lebih lagi menarik, bulan Rejab iaitu akan tiba masa, tuan-tuan mungkin ada dia punya kata bahagiannya, iaitu bila mana kita menyambut satu peristiwa besar yang memberikan satu kenangan manis dan membuatkan kita rasa gembira, iaitu peristiwa Al-Isra'u wal Mi'raj. Apa sebab kita nak rasa gembira? Kerana kita dipilih oleh Allah untuk duduk bernaung di bawah penaung ini. Kita duduk berteduh sebagai umat kepada Nabi yang cukup ulung, yang telah dipilih untuk menjalani peristiwa Al-Isra'u wal Mi'raj. Ini bulan Rejab. Dan dalam peristiwa itu pun, apa yang menariknya ialah Allah anugerahkan perintah solat. Dan bila kita tengok solat, kita sendiri kagum. Satu ibadat yang tak ada pada mana-mana agama, hanya Islam sahaja yang mengajar kita untuk melakukan satu bentuk penghambaan dengan merendahkan diri, dengan meletakkan diri di tahap mana kita adalah hamba habis, tak ada apa lagi dah haisiat kita. Sebab itu bila kita sujud, apa yang berlaku ialah muka kita, anggota mulia kita telah letak di tempat kaki kita pijak. Kat muka kita di bawah. Kita apa kita nampak bila kita sujud? Tak nampak apa. Diri kita pun kita tak nampak, terpadam habis. Seolah-olah kita yang hanya kita nampak azamatullah, kebesaran Allah, keagungan Allah, dan tiadanya kita apa-apa pun. Itu solat yang dipanggil sebagai tiang agama, yang disebut seperti kepala kepada badan. Satu ibadat yang sangat besar yang Allah kumpulkan. Ibadat-ibadat malaikat yang ada di langit, ada yang dijadikan oleh Allah untuk sentiasa qiyam, ada yang sentiasa rukuk, ada yang sentiasa sujud. Allah rangkumkan semua dalam ibadat kita. Dan ibadat solat ini, dia akan menguruskan hidup kita. Kalau kita nak didik anak kita, kita nakkan pencapaian dia bagus, menjadi manusia yang baik, apakah cara kita nak bagi anak kita ni jadi manusia yang baik?
Apakah dengan kita beri dia pelajaran, bagi dia belajar bagus, hantar dia sekolah-sekolah yang kualitinya tinggi, atau kita bagi dia makan yang berzat sedap, ataupun kita bagi dia ubat rawatan sentiasa sihat, atau apa cara? Yang terbaik ialah kita bagi dia solat. Kita bimbing dia solat, kita ajar dia solat, buatkan solat dia solat yang mempunyai kualiti. Macam mana kita nak bentuk anak kita solat kalau tidak mula dengan kita? Kita suruh anak pergi solat, kita kat rumah, azan berkumandang, kita kata masjid panggil dah tu. Bapak buat apa? Bapak tak pergi, tak jadi. Bapak kena pergi, ibu kena mula, hentikan tugasan, siap ambil wuduk, cari mana telekung, dan buatkan persiapan untuk solat. Bila kita telah dapat menunjukkan ini tahap kita, bapa di masjid, ibu di awal waktu, kita boleh bagi contoh. Anak daripada kecil lagi dia nampak bapa dia, tak ada lain dah, waktu-waktu ini kat masjid. Kalau ada orang datang pada waktu-waktu ini, dia akan beritahu bapak tak ada kat rumah, bapak di masjid. Ada orang nak jumpa bapak, pergi jumpa kat masjid, bapak ada tu. Waktu zuhur, waktu asar, 5 waktu. Kalau ini dididik pada anak-anak dengan waktu yang betul, kerana anak-anak kita hari ini tak ada waktu, waktu tak tersusun. Tambah bila cuti sekolah lagi tak ada, tak teratur, dah melepak tengah-tengah malam, cuti dengan kawan-kawan melepak. Kadang-kadang kita pun tak ada nak buat apa, kita balik malam, anak kita tak ada, nanti pukul 3-4 pagi baru dia balik. Dia dah mula dah belajar liar, masa tak teratur. Kalau ada kat rumah, dia akan duduk depan TV. Tambah sekarang ada internet dekat tangan, dia akan main, dia akan layar. Bila waktu tak betul, pengurusan waktu tak tepat, waktu tidur tak tidur sesuka, waktu main tak bila saja main, waktu makan tak teratur, bila je nak makan, makan. Kau pergilah buka peti ais tu, apa nak makan, makan lah. Waktu ibadat pun tak teratur, maka takkan terbentuk syakhsiah anak-anak. Programkan, bagikan dia jadual. Ini bapak nak kamu jaga solat, bawa dia. Bila sampai usia memayyiz, dah boleh kita bawa dan tak ganggu, bawa dia ke masjid. Pastikan dia solat, didikkan dia dengan agama, berikan dia Al-Quran dan sebagainya. Kerana sebab itu Allah bagi solat pada baginda malam Isra' dan Mi'raj sebagai jalan untuk baginda mengatasi segala permasalahan. Kerana tuan-tuan sedia maklum, bila masa solat Allah bagi ketika mana baginda, kalau kita nak kata barang kaca ni dah berkecai dah pecah dah, kalau kita kata besi tu dah lebur dah, begitu suasana yang baginda lalui. Tapi disebabkan ketabahan, jiwa besar, baginda tak ada masalah. Tapi baginda manusia, Allah beri satu tekanan dengan Quraisy ni, memuncak mereka bila saat mana Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal, dan kes yang menimpa baginda tak pernah diduga di Taif, batu bagaikan hujan yang membuatkan darah menitik-nitik. Disitulah Allah jemput Al-Isra' wal Mi'raj. Dalam Isra' Mi'raj itulah Allah berikan solat. Kalau kita tengok di sini, subhanallah, ini yang kita nak. Kita kena yakin
anak kita akan jadi baik, dan kita juga akan mendapat pencapaian yang terbaik kalau kita jaga solat. Solat ni dia membentuk syakhsiah manusia. Kenapa satu orang solat masih tak jujur, solat masih tak berpegang kepada amanah, solat masih khianat? Cuba kita tengok solat dia, tak cukup kualiti untuk menghasilkan satu pencapaian. Solat tak tepat. Kalau satu orang solat betul, yakin kita dia akan betul, iaitu antaranya solat di awal waktu, lelaki berjemaah. Tuan-tuan tengok betapa pentingnya solat berjemaah. Solat berjemaah yang kita buat hari ini, yang mana dalamnya akan membuatkan kita mempunyai ikatan hubungan, mempunyai satu kenalan, mempunyai satu kebaikan yang memang banyak dalam faedah solat berjemaah. Sebab baginda sendiri menunjukkan betapa seriusnya dalam menjaga solat berjemaah. Kerana bila baginda balik daripada Isra' wal Mi'raj, perintah solat baginda dapat. Jibril datang tunjuk waktu, baginda solat. Tapi daripada mula hari, baginda lakukan secara berjemaah. Baginda imam diikuti dengan sahabat. Suasana tak selamat, baginda diganggu. Orang Quraisy sentiasa pantau. Mereka membuat berbagai-bagai intipan. Baginda terpaksa menyembunyikan aktiviti solat, jangan sampai dikesan oleh Quraisy. Maka dengan itu Allah perintah perlahankan bacaan zuhur. Maka kita tengok hari ini, kenapa zuhur kita baca perlahan? Asar diperintahkan perlahan juga. Sampai hari ini asar kita baca perlahan. Maghrib kita baca nyaring. Isyak kita nyaringkan bacaan. Subuh kita nyaringkan. Ini semua mempunyai kaitan dengan keadaan baginda di awal Islam. Baginda tak suruh sahabat-sahabat, kita buatlah masing-masing di rumah kita secara senyap-senyap tanpa diketahui oleh orang lain. Tak, buat juga berjemaah. Nak mengelak daripada intipan, maka Allah perintah perlahankan. Jangan sampai mereka kat luar dengar. Zuhur, asar pun mereka datang lagi, jangan sampai kat luar dengar. Maghrib orang dah mula balik, okey, sekarang tak ada gangguan, nyaringkan. Isyak orang dah mula tidur, nyaringkan. Subuh orang belum bangun lagi, nyaringkan. Bila baginda berhijrah ke Madinah, walaupun suasana Madinah tak ada lagi tekanan itu, Quraisy tak datang lagi dah, tak pantau, tak intip, tetapi Allah nak ini menjadi satu kenangan yang berpanjangan sampai kiamat. Sampai hari ini kita perlahankan zuhur. Tak ada satu mazhab, empat mazhab yang besar yang tidak menyaringkan bacaan. Semua mazhab zuhur, semua mazhab, walaupun kita khilaf dalam mazhab. Ada mazhab imam saja baca, makmum tak kena baca. Ada mazhab makmum dengan imam dua-dua kena baca. Tetapi kita sepakat zuhur asar perlahan. Kenapa? Allah nak kita kenang susah payah, bagaimana menderita, bagaimana cabaran yang dilalui demi membentuk umat untuk memberikan mereka yang terbaik. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini solat datang daripada Al-Isra' wal Mi'raj yang berlaku di bulan Rejab, yang berlaku pada 27 Rejab. Jadi itu suatu yang amat besar. Tuan-tuan akan dengar nanti sambutannya, akan dengar nanti penerangan bagaimana cerita. Kadang-kadang kebelakangan ni dah jarang orang bercerita macam mana baginda pergi, apa tunggangan baginda,
Siapa yang menyertai sama dah jarang. Tapi itulah sebenarnya Al-Isra' wal Mi'raj, satu perkara yang berlaku di bulan Rejab. Ini bulan yang kita sedang nak masuk, bulan besar, bulan penting. Jadi tuan-tuan yang mulia, apa kita nak buat? Tentulah saya kata, bagi kita laki-laki, perkemaskan solat berjemaah dan jadikan agenda berjemaah sebagai satu agenda utama. Nabi sebut, man alifal masjidah alifahullah. Siapa yang berjinak dengan masjid, dia berjinak dengan Allah. Maknanya mudah dia terima apapun kalau Allah beri kepada dia. Tak, manusia ni tak diberi senang sentiasa. Kadang-kadang susah juga ada. Tak beri sihat sepanjang masa, ada hari sakit. Tetapi bila dah kita berjinak, kita dah rasa tak ada apa dah. Dapat senang kita syukur, dapat susah kita sabar. Dan itulah Nabi kata, hidup orang beriman ni sentiasa baik, sentiasa dalam syukur dan dalam sabar. Itu yang kita nak jaga. Khususnya ialah solat berjemaah bagi setiap kita. Saya dalam 2-3 bulan lepas, ada keluarga sebelah isteri saya meninggal. Saya dengar berita yang disampaikan bahawa dia meninggal. Ni pun sekarang ni heboh dalam WhatsApp, banyak ada seorang meninggal, tiba-tiba kuburnya bercahaya. Ini satu yang sangat hebat. Jadi ada satu orang ni meninggal, saya dapat cerita daripada keluarga, dia bangun tahajud. Biasalah orang bangun tidur awal, bangun tahajud dalam pukul 4, pukul 5, 5:30, tiba-tiba dia terasa sakit dada. Dia panggil anak isteri, bangun tengok bapak sakit. Dia bukan ada apa sakit, ada sikit-sikit je. Pun isteri datang gosok. Dia pun mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis je, terus dia pun menghembuskan nafas, meninggal. Tengok muka dengan senyum, senang, lembut, ringan. Jadi saya bertanya, apa amal yang dibuat oleh pakcik ni? Maka kata keluarga dia ni, biasa je kerja nelayan. Itu pun dia menumpang orang, ambil upah kerja laut di Langkawi. Cuma dia kalau dia nak solat pagi-pagi subuh, dia keluar rumah bila masjid dah mula baca Quran. Dia keluar rumah masa tu, dia tak akan terus pergi senyap-senyap. Dia akan pekik ke jiran-jiran. Bangun subuh, bangun. Apa tidur lagi tu, bangun. Itulah tiap-tiap pagi. Bertahun-tahun dia, subuh je mestilah dia akan jalan, subuh bangun. Kalau dekat pokok, dia ketuk-ketuk pokok sikit, apalah dia bunyikan. Kalau waktu zuhur, asar biasa, dia nak pergi, ada anak-anak muda dia ajak, jom cepat, kita pergi masjid. Mesti dia ajak je. Rupanya bila kita ajak manusia pada Allah, Allah sangat kasih. Betul, Nabi-Nabi ni orang yang Allah kasih kerana dia bawa manusia pada Allah. Kita nak pergi masjid, kita senyap-senyap je, ketayak pun dalam poket. Tapi kalau nak pergi tempat lain, nak ada kenduri kenara, bukan main segak lagi kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, ini solat Al-Isra' wal Mi'raj. Saya tak nak cerita Isra' panjang, jadi tuan-tuan nanti akan dengar. Cuma saya beritahu, ini bulan yang depan kita, hanya tinggal beberapa hari kita nak langkah masuk. Dah dekat sangat. Kalau hari ni kita 28, mungkin malam ni malam 29, 2 hari lagi kita masuk bulan Rejab.
Nabi ajar kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan berkatilah kami di bulan Sya'ban, dan lanjutkanlah usia kami, pertemulah kami dengan Ramadan. Kita dah, orang kata dah tak sabar ni nak tunggu Ramadan, nak berseronok dengan Ramadan, nak bermesra dengan Ramadan. Tapi kalau kita kenal lah, macam tak kenal tadi tak jadi. Ramadan datang dia tak pedulinya, dia tak ambil hal pun. Kalau nak tanya Ramadan kau nak apa, tak tanya pun. Ramadan dia nak apa pada kita? Dia nak kita jangan makan, jangan minum, hormat dia daripada siang, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga fikiran. Itu saya nak awak bagi kat saya. Dan malam saya nak kamu jaga malam, hidupkan malam, beramal dan beribadat di waktu malam. Jadi ini yang kita nak buat. Kita buat persiapan. Tuan-tuan, mudah kalau kita jaga solat berjemaah, mudah. Ada kawan saya juga, dia beritahu, dia kata adalah kawan-kawan, hari ni musim orang kita ni dalam tahun-tahun yang agak kebelakangan ini, Allah bagi sikit kemudahan, maka orang akan pergi umrah. Ada orang tiap-tiap tahun pergi umrah. Dia ada masa-masa dia pergi umrah. Banyaklah semua, sampai penyanyi, pelawak, tak tahu apa, semua pergi umrah. Jadi kawan saya, dia kata adalah beberapa, dia korporat, bawalah beberapa rakan korporat dia pergi umrah. Bila sampai, kebetulan mereka berada di Masjid Nabawi hari Jumaat pagi. Imam baca surah As-Sajadah, dia orang duduk di belakang, 3-4 orang. Bila sampai ayat sujud, imam sujud, jemaah semua sujud. Tapi 2-3 orang ni dia orang rokok. Dia orang tak sujud, dia rokok. Lepas tu orang bangun, dia orang bangunlah, merokok. Bila habis semua solat, mereka balik kata, apa dia orang sujud dah? Dia orang tak tahu. Rupanya masa kat Malaysia ni tak pernah pergi masjid. Kalau tak pergi masjid, tak pernah pergi surau, mana tahu sujud sejadah pagi Jumaat. Surau tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak pernah datang, mana tahu kata ada baca surah As-Sajadah. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini nak mudah kita jaga solat berjemaah. Kalau boleh kita pasangkan, nak solat berjemaah ni beritahu pada isteri kita, awak ingat tahu, ingatkan abang bila Zuhur dah masuk, awak call saya, SMS pada saya, abang Zuhur dah masuk dah, pergi masjid cepat. Pesan anak-anak, beritahu nanti ingatkan abah. Abah lupa ke, beritahu suruh pergi masjid. Beritahu kawan-kawan, kau pergi masjid jangan kau pergi seorang, kau ingatlah aku sikit. Hari ni tuan-tuan, kalau kita nak buat apa-apa pertemuan dengan kawan, kalau dulu kita janji kat mana? Okey, kedai mamak. Kat mana? Bus stop. Sekarang tak ada dah. Kat mana? Kat masjid. Kita jumpa kat masjid. Jadi ini antara perkara yang boleh memberikan kita kekuatan untuk menghayati Rejab dengan sepenuhnya. Orang perempuan dia masalah tak banyak. Tak macam orang lelaki, dia tak pergi masjid pun tak apa, maka dia boleh buat di rumah dengan solat. Yang penting awal waktu. Kerana kita solat ni, banyak orang hari ni solat dah tak berjemaah, lewat waktu. Kalau kita dengan kerja dengan majikan kita lah, atur cara kerja pukul 7, pukul 8 kena sampai. Kita pukul 9, pukul 10 baru sampai.
agak-agak boleh cepat naik pangkat ke? Tentu tidak. Macam itulah kita dengan Allah. Sembahyang kita tak jaga masa dia, jadi kita kata khusus terjaga. Tuan-tuan, jaga solat berjemaah. Kita berpakat dengan kawan-kawan, kita buat satu tekad dalam hati kita, kita kuncikan niat kita ni, aku mesti jaga solat berjemaah. Ya Allah, dorongkan aku, ya Allah, mudahkan untuk datang solat berjemaah. Kalau waktu kerja di pejabat, kalau tidak waktunya di masjid, di surau. Kemudian tuan-tuan yang mulia, program yang kita boleh buat juga dalam bulan Rejab ialah program puasa. Ini puasa penting. Kita kena memulakan latihan puasa. Puasa Rejab. Kalau orang tua dekat pondok-pondok, dia orang puasa 3 bulan. Rejab, Syaban, Ramadan. Jadi jangan kita ambil hal dengan mereka kata tak sunnah. Itu tak betul. Kerana kalau kita nak ikut tak sunnah, puasa Nabi Daud pun tak sunnah. Nabi Daud, dia pun tak sunnah. Apa dia buat? Dia puasa di selang-seli. Hari ni puasa, besok tidak. Lusa pula puasa, hari berikutnya tidak. Begitulah puasa Nabi Daud. Dan Rasulullah kata, afdhalus siyami siyamu Daud. Seafdal puasa Nabi Daud. Jadi kalau kita nak puasa, bagus, patutnya kita menggalakkan. Kerana perbuatan puasa ni, apa faedah dia? Dia sebenarnya memberikan satu kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan kepada satu tekanan nafsu kita. Batu Nabi kata apa? Ayyuhas syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang berkemampuan daripada kamu untuk ba'ah, iaitu untuk laki-laki berhubung dengan perempuan, makna persetubuhan, bila sampai ke muncak rancak. Kerana manusia ni Allah ikat dengan nafsu dan akal. Semua anak manusia ada nafsu, tapi diseimbangkan dengan akal. Dia tak macam binatang. Binatang nafsu saja, akal tak ada. Jadi apabila nafsu saja, kita tengoklah binatang, ada malunya? Tak ada. Dia nak berak merata, dia berak lah. Dia nak panjat, dia panjat lah. Kerana dia binatang. Manusia tak. Jadi macam mana Nabi kata kita nak tekankan nafsu kita? Nabi suruh kahwin. Kalau tak mampu kahwin, duit tak berapa cukup, nak kahwin tak boleh, satu je, nak lebih dah tak boleh. Isteri duk sound sangat, kita pun gaji tak berapa cukup, tapi nafsu kita kuat, ganggu kuat, mata merayap sangat. Nabi kata fa'alaikum bisyam, kamu kena puasa. Fa'innahu wija, puasa tu dia jadi benteng. Dengan puasa. Jadi dalam hadis lain Nabi sebut, inna syaitana la yajri fi jismi bani Adam majra dam. Syaitan ni dia boleh masuk dalam tubuh badan kita ni, di setiap saluran darah tu dia boleh masuk. Dia masuk, syaitan masuk. Maka nak buat macam mana? Kita nak tutup saluran darah, mati kita. Tapi Nabi kata fadhayyiqu majariyahu, sempitkan laluan dia. Nak sempitkan laluan darah dengan apa? Bil saub al-biju, dengan cara puasa. Itu puasa. Sebab tuan-tuan, dalam diri setiap kita ni
sebenarnya ada dua kerajaan yang sedang bergaduh, yang sedang berhempas pulas, berebut untuk menaiki takhta. Istana dia adalah hati, di situ pusat dia. Mereka berebut. Kalau mana-mana yang boleh menaiki takhta, boleh menakluki, menguasai empire, lawan dia, dia akan perangkap, dia akan humbankan masuk dalam penjara, dia akan kontrolkan segala-galanya, dia akan hadkan keinginan dia. Ini memang berlawan, dia tak boleh berbincang, dia tak akan ada jalan mereka ni boleh berdamai, tak ada. Satu dipanggil kerajaan akal, satu lagi kerajaan nafsu. Kalau akal bertapak kuat, dia akan buatkan nafsu kita terkongkong, tak bebas. Nafsu nak disekat, dia tak bagi. Dia gunakan akal matang. Tapi kalau akal tewas, nafsu yang memerintah, apa dia buat? Dia perangkapkan, dia tangkap akal, dia homban masuk ke dalam, dan dihadkan segala keinginan akal. Jadi akal tak berupaya, diberikan arahan mata, telinga, jangan ikut akal, maka mata kita tak ikut akal, melihat tak fikir, mendengar tak ikut akal, bercakap tak ikut akal. Suka dia nak cakap, dia kata mulut aku ikut apa aku nak cakap, kau apa peduli? Kerana nafsu sudah memerintah. Sedar tak sedar, itulah dua yang sedang bergaduh. Selalunya nafsu lah jadi hero. Kita ni nafsu lebih kuat, akal kita tak pergi jauh, akal kita tak cukup masak. Kalau betul-betul bijak akal yang Allah beri kita, dah tentu kita utamakan untuk akhirat lebih pada dunia kita. Tapi hari ni akhirat remeh sikit, tak cukup. Orang kata kalau makan perkara akhirat ni, kalau dia menjadi makanan, tak sampai bila pun tak kenyang. Dapat sikit dengar akhirat sikit. Jadi tuan-tuan yang mulia, atas sebab itu saya mengajak kita kata untuk kita berpuasa. Baik. Jadi maksudnya tuan-tuan, puasa, bila kata puasa, dia tak ada puasa bid'ah. Tak ada orang kata itu bid'ah puasa, tak ada. Dia ada apa? Dia ada 4 hukum: wajib, sunat, haram, makruh. Tu je ada, tak lagi. Puasa wajib, contohnya Ramadan, tu wajib. Yang kedua qadha, tu wajib. Yang ketiga nazar. Kalau satu orang bernazar, kalau dapat kali ni aku mesti puasa, tu wajib. Tak boleh tarik balik, nazar tak boleh tarik balik. Kalau dah bernazar nak puasa, tak sebut pula berapa hari, cuma kata nak puasa je, maknanya 1 hari. Kalau dia sebut 3 hari, 3 hari lah. Kalau dia tak sebut, dia kata saya nak puasa ni, berapa hari sebenarnya kena? 1 hari pun dah cukup. Tu nazar, wajib. Yang seterusnya ialah puasa fidyah. Kalau kita buat haji ifrad, haji tamattu, haji qiran, dia ada fidyah dia. Antaranya kena puasa 3 hari, kemudian balik sini sambung 7 hari. Ataupun puasa kafarah. Puasa kafarah ni puasa denda. Contohnya denda zihar. Dia kata pada isteri dia,
bahagian-bahagian anggota zahir isteri macam mak. Dia kata macam mak dia, bukan macam mak awak, mak saya. Zihar. Macam kakak saya, itu zihar. Macam anak tak apa, macam kakak, mak, makcik yang haram. Dan niat zihar, dia adalah satu benda. Di situ suami kena denda, kafarah dia 2 bulan, ataupun puasa kafarah disebabkan hukuman atas ketelanjuran, iaitu melakukan perhubungan jenis di siang Ramadan. Maklumlah, kahwin bulan Syaban tak cukup hari, nak berseronok tak cukup, kena pula kawan siang, malam je kerja, siang free, malam kerja. Isteri kerja jaga pondok tol, tunggu siang besok balik. Awal Ramadan pula tu kena pula hari tu hujan, tak nampak matahari, ingat dah malam. Sekali nak berlaku 2 bulan denda. Puasa kafarah tu wajib. 2 bulan ni tak boleh silap 1 hari. Kalau dah cukup sampai 58, 59, masuk 60, batal, mula balik. Lagi tak habis, selama tu tak selesai. Itu puasa wajib. Ataupun puasa kesalahan yang membuatkan berlakunya kematian. Ini kena. Sebab tu orang bawa bas kena jaga. Kau terlelap, tertidur, dengan sebab kau bawa bas ada penumpang mati, kau kena 2 bulan puasa. Kita bawa kereta, sekali terbabas, bapak sebelah mati, kita kena 2 bulan puasa. Itu dipanggil kafarah qatal, bunuh. Itu bahaya. Dia nurse, bapak sakit, dia bawa pergi jumpa doktor. Doktor kata, tu ambil ubat tu, jarum tu cucuk. Sekali cucuk mati, 2 bulan kena puasa. Jaga benda ni masalah. Itu tentang dia punya kupasan dia, lebih lah, cuma ringkasan saja. Tapi itu puasa wajib. Puasa sunat pula. Puasa sunat ada sunat tahunan, macam puasa sunat 6 Syawal. 6 Syawal ni tahunan, tapi memang susah. Susah. Kita suasana tak tahulah Johor Bahru, tapi Kuala Lumpur banyak kawan mengaku, ya Allah, dah siap sahur, dah pukul 4 dah, tiba-tiba ada rumah tu buka sate pula tu, mandi lagi, nasi Arab ni, tumbang situlah. Tak puasa 6. Puasa 6 tak ada. Kononnya kerana nak jaga hati kawan, takkan tak makan kot, nak jaga siapa, hati siapa tersinggung. Kalau kita puasa, tak ada siapa kecil hati, dia kata nasib baik kau puasa, aku tak kena belanja, seronok lagi dia ada. Kita yang kena tipu. Kerana nak jaga hati kawan, dia jemput kita, kita pergilah ke Rumah Kenuri, kita tak makan pun dia tak ambil hal lah. Melainkan kalau kita ni tetamu istimewa, tak makan, dia kecil hati, menangis, dia buatkan kita udang galah, masak sedap untuk kita seorang, terpaksa lah. Tapi kalau kita ni macam orang biasa je, yang penting kau datang bawa sampul bagi aku, okey, tak payah makan lah, tengok jumpa orang ramai, balik lah. Jaga puasa. Puasa 6. Puasa 9 Zulhijjah tu puasa tahunan. Puasa Rejab ni dia masuk dalam puasa tahunan, kerana dia satu daripada bulan Ashhurul Hurum. Type itu kedua, puasa sunat bulanan, sunat tahunan. Sunat bulanan ada. Sunat bulanan dia ialah setiap 13, 14, 15 bulan Islam. Sunat 28, 27, 28, 29, 28, 29, 30, ataupun 28, 29, 1. Itu sunat bulanan. Sunat mingguan Isnin, Khamis. Isnin saja atau Khamis saja.
itu sunat mingguan. Sunat harian diselang-seli macam puasa Nabi Daud, itu puasa sunat. Puasa makruh, puasa Jumaat saja, tanpa Sabtu makruh. Puasa Sabtu saja, tanpa Ahad makruh. Puasa Ahad saja, tanpa Isnin makruh. Tapi kalau dia puasa qada hari Sabtu, tak apa. Dia puasa qada hari Jumaat, tak apa. Tapi kalau atas nama puasa sunat, makruh. Ataupun puasa makruh ialah puasa yang membuatkan kita hilang upaya. Tak boleh nak kerja dah. Bila tanya kenapa bapak tak pergi kerja, bapak puasa lah. Bapak mana boleh pergi kerja, bapak puasa. Bila anak datang minta tolong bapak, kau buatlah sendiri, bapak ni puasa ni. Isteri minta tolong, abang tak tengok abang puasa ni, apa kerja tak boleh harap. Kadang-kadang bergantung penuh pada isteri. Kena pula isteri pegawai gaji lebih, tumpang dia je lah. Tak kena. Kita sekurang-kurang isteri menyokong dan membantu, bukan kita kikis isteri. Banyak orang hari ni dia pula jadi, dia jaga anak, silap-silap kalau dia ada susu, dia susu anak. Isteri yang buat kerja lebih. Orang perempuan ni kalah kita. Kalau bulan Ramadan, orang perempuan dengan suami isteri lah, suami dah duduk tunggulah kereta, dia buat 8 rakaat, dia tunggu kereta. Kenapa tunggu? Isteri 20. Isteri boleh buat 20, padahal isteri tu dialah masak, dialah basuh, dia macam-macam, anak semua dia jaga. Dia boleh buat 20, yang kamu ni buat apa? Ini yang masalah dia. Jadi tuan-tuan, kita kata jangan puasa sampai kita tak boleh nak buat kerja. Tak. Itu puasa makruh. Jadi puasa sunat, kita kata puasa makruh ialah puasa Jumaat saja. Yang akhir sekali puasa haram. Puasa haram ni apa? Puasa hari raya. Jangan puasa. Kalaupun kita bernazar, kalau sembuhlah anak ni, aku nak puasa. Sekali hari raya tu sembuh. Pingsan, kadang-kadang ada orang koma 6 bulan, sedar-sedar hari raya, dia terhidu lemang ke apa, jaga. Aku puasa hari ni, tak boleh, kerana itu hari haram. Hari raya Aidilfitri, Aidil Adha, hari Tasyrik, itu haram puasa. Kemudian 16 sampai 30 Syaban, kalau tak ada apa-apa kaitan sebelum, tiba-tiba datang nak puasa 16 sampai akhir Syaban, itu haram. Dosa, bukan kata haram saja, tak sah dan berdosa. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, seeloknya kita puasa Rejab. Apa kelebihan dia? Banyaklah, bulan tu bulan besar. Walaupun dia tidak ada satu kelebihan khusus, hari-hari punya tak ada, tak apa. Yang penting dengan puasa ni kita mendidik jiwa kita. Dengan puasa, sebab tu Nabi kita sumu tasihu, puasalah kamu sihat. Kita dalam macam-macam sakit, puasalah. Jadi tak semestinya ada kelebihan satu hari macam ni, hari kedua menjadi tak. Kita puasa. Syaban pun kita puasa. Kerana Nabi kata bulan yang paling membuatkan ramai orang leka, Syaban. Sebab bila Syaban orang kata, hai makan, bapa akan beritahu anak, makan, nanti Ramadan kau dah tak boleh makan. Dia duduk suruh makan. Bulan Syaban ni orang banyak buat kenduri kahwin. Buat kenduri kahwin. Dekat-dekat nak Ramadan tu, bukan main rancak lagi kenduri kahwin. Dia tak tahu yang anak dia tu nanti tak sabar dia, nak tunggu malam lambat lagi. Di situ bertempur masalah. Seeloknya kalau nak buat kenduri kahwin, kalau nak bagi seronok betul-betul, kalau ikut dalam kitab dia punya cara nak gembira ni, bulan Syawal tu. Kalau kita dah rancang, ada orang masuk minang anak kita, bila nak buat kenduri ni, kita kata Syawal. Betul-betul memang kalau nak berancak betul dengan makan, Syawal lah, bukan Syaban. Ini Syaban dia kerja je kenduri, masalah, tak kena. Jadi sebab itu kalau boleh Rejab, Syaban,
Dan orang perempuan pula, ini satu masalah. Kerana kita orang perempuan, kita tahulah Allah bagi dia kelonggaran setiap bulan. Dia ada uzur, kadang-kala seminggu, 10 hari, tak menentu. Bila datang Ramadan dia tak boleh puasa. Tapi sekurang-kurangnya 15 hari memang boleh. Memang tak akan, maknanya tak akan kurang daripada 15 hari. 15 hari mesti boleh. Itu bulan Ramadan. Kerana haid dia tak boleh lebih 15 hari. Lepas itu katakanlah 10 hari tak boleh puasa. Jadi nak qada ni memanglah kita kata sebenarnya tak beban. Dia tak macam solat. Solat nak qada beban. Kalau nak qada solat susah. Macam mana kita nak qada 10 hari haid? Qada 10 hari tu, satu hari dah 5 waktu. Kalau 10 hari 50 waktu. 5 waktu ni pun macam nak cabut lutut, nak buat 50. Tak boleh, tak boleh. Allah tahu. Wa huwa arhamur rahimin. Allah Maha Pengasih. Allah luputkan. Bila datang haid tak payah, solat tak payah. Tapi ingat, satu kesilapan banyak orang. Dia ingat bila datang haid ni dia tak payah. Sedangkan tanya haid datang pukul berapa? 2:30 Zuhur katakan. 2:30 haid datang. Dah solat zuhur belum? Belum lagi. Itu hutang tu. Tu jangan buat lupa. Melainkan kalau datang kata zuhur 1:30, pukul 1 datang uzur, tak apalah. Zuhur 1:30, uzur tak pukul 4. Tapi elok nak siap solat je, datang uzur, dia pun tak solat. Lepas tu lupa pula nak qada. Itu dah menjadi masalah. Jadi kita kena jaga masalah masalah apa yang kita sebut puasa. Solat kita tak kena qada. Berhenti haid. Kalau haid berhenti waktu dah nak habis, zuhur dah nak habis, kena solat zuhur. Waktu haid berhenti waktu asar, kena solat asar dan zuhur. Kalau berhenti waktu asar, zuhur pun kena. Macam kalau ada satu orang masuk Islam, pukul apa dia masuk Islam, kita pujuk ajak. Zuhur tadi dia tak nak lagi, dia kata nanti dulu. Elok masuk asar, dia pun nak masuk Islam. Ini pengalaman saya cerita, satu kawan daripada Sarawak kata kat saya. Dia kata satu Cina masuk Islam. Dia kata macam mana Ustaz? Dia ni bawa teksi, dalam kereta dia ada kasidah. Tengok sekarang ni orang bukan Islam pun tahu dengar kasidah. Ya Hana-Hana ni dia buka, dia sambil bawa teksi dia dengar kasidah, seronok dia, padahal dia bukan Islam. Sebab itu program-program kasidah ni sebenarnya bagus. Saya ni saya datang seorang, kalau saya bawa kumpulan saya ada pelajar-pelajar, saya tak pandai lah, tapi pelajar-pelajar saya ada, tepuk kompang je, seronok. Kasidah. Dulu pernah TV3 pun panggil kasidah, seronok. Ini hiburan yang dibenarkan. Kompang tak ada masalah. Jangan main gitar, drum tu tak boleh lah. Main kompang je, satu muka. Gendang 2 muka tak boleh, satu muka. Dalam masjid pun tak apa. Subhanallah. Dengan sebab kompang, ada orang kita bagi dia ceramah 3 jam, dia tak masuk, otak dia tak masuk, keras macam batu. Sekali dia kena kasidah, cair macam air. Boleh berubah, boleh bertaubat, boleh insaf. Kasidah ni zaman Nabi lagi, sahabat Nabi sini pun ada kasidah. Ada syair-syair yang baginda pernah sebut. Nabi pernah sebut dalam satu, Nabi kata, la Allahumma la aisha illa aishal akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Nabi pernah sebut. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, balik saya kepada masalah apa yang kita kata tentang puasa Rejab ni. Kita puasa, dan orang perempuan
Macam saya kata tadi, kalau haid dia putus waktu asar, dia kena solat zuhur dan asar. Haid berhenti waktu maghrib saja, asar tak payah. Haid berhenti waktu isyak dan juga maghrib. Kalau satu orang nak masuk Islam, saya buat umpama tadi, satu orang masuk Islam, dia datang masuk Islam waktu zuhur saja, tetap perlu subuh tadi sembahyang juga, tak payah. Tapi kalau dia masuk Islam waktu asar, kita kena suruh dia solat asar dan zuhur. Masuk Islam waktu maghrib, tak payah, asar tak payah. Masuk Islam waktu isyak dan maghrib. Masuk Islam waktu subuh saja, isyak tak payah. Masuk Islam pukul 8, pukul 9, subuh tak payah. Jadi orang perempuan jaga puasa kena qada. Jadi puasa nak qada ni tuan-tuan, kadang-kadang kesian juga orang perempuan. Dia nak qada 10 hari. Itu kalau uzur 10 hari. Kalau kena pula dia pergi melahirkan anak pada 1 Ramadan, sebulan tak puasa. Bila tak puasa sebulan tak apa, qada tu kena sebulan. 30 hari nak puasa. Memang sebenarnya kalau kita ikut, dia tak ada beban. 10 hari pun tak beban, 30 hari pun tak beban. Kalau kita ambil, dia ada 11 bulan. 1 bulan ambil 1 hari, 10 bulan dah habis kalau 10 hari. Kalau katakan 30 hari, 1 bulan dia ambil lah 5 hari, 6 bulan dah habis lah. Senang aja. Tapi bila tertangguh, akhirnya bertindih. Jadi kita suami sepatutnya berperanan di sini, bantu dan menyokong. Sekurang-kurangnya kita tahu isteri kita punya puasa masih banyak, kita cubalah bantu dia. Macam mana nak bantu isteri? Katakan ada 10 hari tak puasa, macam mana nak bantu? Bolehkah kita ambil seorang 5 hari? Tak boleh. Kita jangan kata pada suami, awak pun kena tolong saya juga. Saya beranak tu awak bagi sebab lah tu. 30 hari saya tak puasa, awak ambil 15 hari, saya ambil 15 hari. Tolong qada untuk saya. Oh, saya seorang, mana boleh? Tak boleh macam tu. Dia tak boleh kita nak bagi, tak boleh. Jadi macam nak tolong? Tolonglah bangun sahur sama. Jangan bagi isteri bangun seorang-seorang, pergi panaskan masakan lauk, nanti yang sejuk nak makan tak selera, dia seorang-seorang tak bangun lah. Cuba suami bangun, tak puasa pun bangun, teman. Isteri ni dia nak teman. Suami teman makan sembang semua, sekejap dia selesai puasa. Ini patut kita lakukan. Jadi tuan-tuan yang mulia, itu yang dapat saya sebut kerana masa pun agak panjang, saya minta maaf. Jadi sini ada satu soalan yang dikata, apakah berdosa seorang imam atau bilal yang melakukan solat berjemaah pada waktu bertugas sahaja? Waktu tak bertugas, imam hilang, bilal pun tak nampak. Tak berdosa. Tak berdosa. Cuma amanah kerja ni sepatutnya kita bukan atas nama gaji saja, tapi atas nama amanah kerja. Kalau kita dah jadi imam, ini satu peluang untuk kita dapat jaga solat berjemaah. Kalau kita bilal, ini satu peluang untuk kita dapat jaga solat berjemaah. Jadi kalau boleh, bukan hanya hari bertugas, tetapi tiap-tiap hari. Memang susah, tugas imam ni susah, tapi kalau dia jaga betul, tak jadi susah. Soalan kedua, apakah kelebihan berpuasa di bulan Rejab dan bulan Syaban? Saya dah sebut tadi tentang kelebihan. Walaupun tidak ada secara detail satu-satu hari, tak disebut dalam hadis, tak ada masalah. Kerana bila kita puasa ni, apa yang kita dapat? Nur puasa tu akan kita dapat. Kelebihan puasa. Kerana tengok, kalau kita puasa, kita rasa lain. Mata kita agak lebih terkawal, telinga kita akan lebih terkawal, mulut kita juga kita lebih dapat jaga. Kerana kalau kita tak puasa ni, kita rancaklah. Sebab puasa ni kelebihan dia besar, macam saya umpamakan tadi. Jadi kalau boleh kita jaga puasa. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Dan sebelum saya tutup majlis, saya nak buka sikit ruang kalau tuan-tuan ada yang nak bertanya.
Saya persilakan. Kita kata dalam hadis Nabi sebut idzan tasafa sya'banu fala tasumu. Bila masuk Syaban separuh itu 16 ke atas jangan puasa. Ada kecuali dia. Kecuali dia siapa? Orang yang memang adat Isnin Khamis teruskan, tak ada masalah. Orang yang ada qada teruskan, tak ada masalah. Orang yang bernazar, orang yang sedang nak bayar kafarah teruskan. Yang tak ada apa-apa ni tiba-tiba nak puasa, itu tak boleh. Haram makna berdosa dan tidak sah. Baik, ada lain soalan? Boleh 13, 14, 15 kebetulan jatuh hari Jumaat, boleh. Sebab itu kalau kita qada hari Jumaat tak apa. Kita hari Jumaat tambah pula Johor sekarang ni, Jumaat dah cuti, baguslah. Patut satu Malaysia cuti, tapi tak tahulah. Alhamdulillah tuan-tuan dapat cuti ni. Tuan-tuan saya rasa nampak cantik juga bila Jumaat cuti. Tuan-tuan datang daripada rumah, datang dalam keadaan sihat, mandi, pakaian bersih, datang cantik lah. Kalau dekat Kuala Lumpur datang daripada pejabat, datang ngantuk, mata nak buka pun susah. Sampai tu kena pisang dulu. Kat luar tu ada pisang, biasalah kat masjid dia letak longgok pisang, habis pisang. Masuk pula cari mana tiang atas ada kipas, itulah dia berlabuh. Jadi kalau datang macam tuan-tuan ni sekarang ni, sengah masjid hari Jumaat pagi ada kuliah subuh, ada kuliah zuhar lagi, semain Jumaat lagi, baguslah. Dapat nikmat Jumaat ni. Kalau tak kerja, kita dapat pergi masjid awal, dapat pergi dengan bersedia. Tuan-tuan pergi dengan bersedia, boleh mandi. Sunat mandi, mazhab Maliki wajib mandi. Tapi kalau kat pejabat nak mandi apa? Tak mandi dah. Tapi tuan-tuan datang dengan pakai terhormat, cantik, satu suasana wangi, datang bau sedap. Itulah kelebihan hari Jumaat. Terdapat buat amal. Kita nak beramal hari Jumaat ni, hari lebih. Mana ada orang kerja hari raya? Hari raya semua orang cuti. Adalah satu dua orang terpaksa bekerja. Sedangkan hari Jumaat ni lebih besar daripada hari raya. Tapi kerana ada orang tak tahu menilai, dia tak nampak. Alhamdulillah tuan-tuan, satu nikmat hari Jumaat, dapat datang awal, dapat kalau boleh sekurang-kurangnya 300 selawat, tak boleh kurang hari Jumaat. Dan lepas solat pula, kalau boleh duduk, jangan balik lagi, baca kuliah Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas dan Al-Fatihah 7 kali. Dan berdoa, buatlah sesuatu yang terbaik. Jadi tuan-tuan, wallahu a'lam bishawab, saya rasa cukup sampai di sini. Kebetulan saya ni ada program dengan IKIM, jadi ada kawan minta mengisi ruang tuan-tuan di sini. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan yang Allah bagi pada kita bersama. Jadi saya datang daripada Kampung Baru. Saya ada buat madrasah, saya ada tahfiz, ada pondok di tengah-tengah Kampung Baru Kuala Lumpur. Jadi saya nak buka ruang pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa nak menyumbang ke madrasah saya, mungkin kita boleh letak tabung ke, tuan-tuan letak sujadah kat tengah sini, tuan-tuan buatlah sikit sumbangan. Kami nak tolong ustaz juga, kerana saya ada 80 pelajar dalam dan luar, miskin, belajar tanpa kena yuran. Jadi kalau tuan-tuan kata kesempatan di sini sekali,
tuan-tuan nak menyumbang sikit sebanyak yang boleh, saya ucapkan ahlan wa sahlan sebagai satu sokongan untuk madrasah. Jadi saya ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih atas kesempatan yang dapat kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapatlah menjadi satu amalan bekalan kita, insya-Allah dapat kita jayakan Rejab, Syaban, Ramadan. Mudah-mudahan ini akan mengubah kehidupan kita kepada lebih cenderung minat, ada kesungguhan kita untuk kita bersedia ke arah alam akhirat yang menjadi tempat hala tuju kita. Jadi tuan-tuan, sampai di sini saja. Jadi saya rasa cukup, dan sekali lagi terima kasih banyak atas segala perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Baik, sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.